Bila ditimpa musibah, termasuk golongan manakah kita? Ada 4 golongan. Yang terbaik, yang terakhir. Pertama, golongan yang berkeluh kesah. Golongan yang berkeluh kesah adalah golongan yang paling buruk, paling dibenci Allah serta paling besar kerugiannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang yang tidak rela, kecewa terhadap takdir, ketentuan dan qada, ketetapan Allah. Mereka akan sentiasa mengeluh dan menyesali musibah yang berlaku. Lebih teruk lagi, ada yang memukul-mukul dirinya, tanda tidak rela. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek, mengoyak-ngoyak baju dan berdoa dengan doa jahiliah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Mereka juga akan meratap ataupun nihayah dan berteriak secara melampau yang mana ia boleh mendatangkan laknat. Kedua, golongan yang sabar. Mereka yang sabar dengan musibah yang berlaku akan meraih darjat yang mulia dan dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang maksudnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang yang sabar akan sentiasa menjaga beberapa bentuk kesabaran, iaitu kesabaran dalam berani terhadap pelbagai kesukaran dalam jihad, kesabaran dengan menjaga kesucian diri daripada nafsu, kesabaran dengan berlemah lembut atas pembangkit amarah, dan kesabaran dengan menjaga rahsia daripada menyebarkannya. Mereka yang sabar akan bertindak atas keyakinan bahawa apa yang berlaku adalah telah ditetapkan, pasti terjadi dan tidak dapat dielak. Ketiga, golongan yang reda. Mereka yang reda merupakan pemilik darjat yang lebih tinggi daripada yang sabar tadi. Di samping bersabar, mereka akan rela dan reda dengan ketentuan Allah. Mereka akan merasa senang dengannya dan tidak menunjukkan reaksi marah yang menunjukkan dirinya tidak reda. Perasaan senangnya terhadap musibah adalah sama saja seperti mendapat nikmat, kerana baginya kedua-duanya adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Nabi SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Maka siapa yang reda terhadap ujian tersebut, baginya reda Allah. Namun siapa yang marah terhadap ujian tersebut, baginya murka Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, yang terakhir ialah golongan yang bersyukur. Mereka yang bersyukur adalah orang yang paling agung di antara golongan sebelumnya tadi. Kerana mereka menghimpun sabar, reda dan syukur dengan turunnya ujian musibah kepada dirinya. Mereka yang bersyukur kerana diuji akan mampu tersenyum. Mereka akan mengisafi apa yang berlaku adalah tanda cinta Allah kepadanya. Mereka akan menyambut cinta daripada Tuhannya dengan tenang dan gembira. Mereka akan memperkemaskan kembali rasa cinta mereka kepada Allah dengan memperbaiki setiap amalannya, berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW serta bersedia berkorban demi Tuhannya yang tercinta. Namun, sangat sedikit sekali mereka yang bersyukur. Macam diberitahu Allah dalam surah Sabah ayat ke-13 yang maksudnya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Kerana itu, pupuklah rasa syukur kepada Allah bukan sahaja bila kita mendapat nikmat, bahkan bila kita diuji dengan musibah. Buahkan rasa syukur dengan mengingat Allah, iaitu zikrullah,
Sesungguhnya Allah akan mengingat kita bila kita mengingatnya. Allah berfirman dalam ayat 152 surah Al-Baqarah, maksudnya, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dapat sesuatu? Jemput kongsikan video ini, jemput follow untuk dapatkan banyak lagi video bermanfaat yang akan datang, jemput like dan komen tanda setuju.